Wow. Seronok. Terasa kemeriahan raya. Betul. Ke kirilah. Hai. Ke kananlah. Hai. Oh ini. Datuk Nora jemput sama Raya. Selamat Raya, Datuk. Bersama dengan anaknya, Putri. Wah. Alhamdulillah. Sebab meriah kan, jadi kena bawa anak lah. Tak apa pakai dulu. Dengan cerita anak terus pergi rumah nak beraya. Ya, ada rumah terbuka dia. Tapi inilah salah satu cara nak mengeratkan silaturahim. Maksudnya bawa anak sekali menyanyi kan. Betul. Masing-masing sekarang bila dah besar, anak-anak dah ada program dia kan. Betul. Jadi nak berjumpa dengan dia tu ada dengan cara macam inilah. Kan? Ikut mak show. Kita nak rasa nak biar the vibe tu kan. Sebab kita nak, sebab anak-anak pun kalau yang 2 tahun dah 2 tahun kita tak beraya macam biasa. So tahun ni kira macam nak mengembalikan nostalgia, nak mengingatkan desa apa, kampung kita bersalaman. Go back to traditional, go back to basic. Kena ingat budaya-budaya kita, adat kita. Kiranya macam Datuk Nora sendiri kan, kalau tahun ni semua orang kata, alamak, raya terkejut. Macam mana cerita pengalaman waktu pengumuman tu? Okey. Alhamdulillah kami pada malam tu kami berada di rumah prihatin. Tapi sebenarnya saya sejujurnya sebab saya daripada umrah, so memang kami patut beraya pada hari Isnin tu. Tapi kena diam-diam ajalah. Tapi nak ikut sini belum lah kan. Tapi bila mana Kak Nora dah siap-siap makanan, dah siap-siap dah standby dah. Bila raya tu kita macam taklah terkejut sangat sebab dah prepare kan. Tapi alhamdulillah memang nampaklah memang semua orang last minute apa semua. Tapi dulu pernah terjadi. Betul. Mungkin masa tu Dayah dengan Muaz tak ada lagi. Betul. Kak Nora dulu pernah mengalami macam taklah terkejut sangatlah. So Muaz cerita Dayah dulu mak-mak kita dulu pernah. So seronoklah kali ni kita terkena kali ni. So generasi kita ni dapat tahulah bagaimana raya terkejut tu, tapi alhamdulillah boleh jadi macam tu dan semuanya berjalan dengan lancar. Dan selain daripada Datuk Nora bersama dengan kita ada juga Ustaz Haryanto di talian untuk bersama dengan kita. Assalamualaikum. Wah, background dia. Wow, Ustaz. Selamat Raya. Ustaz kat mana tu? Okey. Allah, selamat Raya Muaz Dayah. Selamat Raya Ustaz. Datuk Nora apa khabar? Alhamdulillah Ustaz, apa khabar? Selamat Raya. Sihat, alhamdulillah. Selamat Raya. Saya sukalah Ustaz dia macam dekat outdoor sambil ada matahari sikit jatuh di atas bahu gitu. Ini kat kampung ke kat rumah ni Ustaz, kat Kurang Sungai Buloh Ini kira kampung jugalah. Ustaz macam mana sambutan hari raya tahun ni Ustaz? Sebenarnya Dayah, jujurlah sebut, bila usia macam ini ni, raya ni biasa-biasa je. Dia yang pentingnya selepas kita puasa, kemudian kita beraya dan lebihnya tengok anak-anak je lah. Maklumlah dah tua-tua ni. Ustaz, baik, bila kita sebut mengenai kita punya hashtag Si Kelas Hati ni Ustaz, kita tahu bila dah masuk hari raya ni fasa kegembiraan tu ada di dalam diri kita. Tapi bagaimana keikhlasan hati kita tu kita nak teruskan? Hebatnya bulan Ramadan, masuk Syawal dan bulan-bulan seterusnya tu ikhlas hati tu nak kena ada Ustaz. Aywa, dia Muaz sebenarnya soal ikhlas ni soal kita dengan Allah Subhanahu Taala. Kita je yang tahu sejauh mana keikhlasan kita, sejauh mana kita buat itu bukan kerana manusia. Jadi soal keikhlasan ni sebenarnya memang sukar untuk kita nak tentukan. Sebab itu kalau kita nak menilai keikhlasan ini sebenarnya diri kita sendirilah. Sebab kita tak boleh tipu diri kita. Tapi kalau orang yang nak menilai tentang diri kita sukar, kerana barangkali penilaian orang itu pada luarannya sahaja. Jadi sebab itu perkara yang paling pokok dalam soal kita nak menentukan keikhlasan ini ialah kita tentukan sebenarnya apa tujuan kita melakukan suatu perkara ataupun ibadah. Jadi kalau tujuan ni kerana Allah Ta'ala, maka di situlah akan bermula keikhlasan kita dalam soal apa yang kita usahakan tadi. Baik, okey. Jadi kita nak tanya pula dekat Datuk Nora lah. Bila cakap tentang kita nak didik hati ni kan, biasalah kita ni manusia takkan terlepas kadang-kadang hati tu ada sikit rasa cemburu. Kadang-kadang macam tak nak bercakap tapi alamak ternampak rasa macam nak terdetik nak bercakap. Macam Datuk Nora sendiri macam mana agak cara didik hati yang terbaik bila kalau kita rasa macam alamak nak terlanggar batas dah ni. Jealous lah kalau tengok orang tu, benda tu akan datang sendiri. Ada dia macam takut terdetik tu. Macam mana cara Datuk Nora sendiri didik hati? Masya-Allah. Memang Allah nampak kan, kita tak nampak, Allah nampak kan. Tapi bagi saya soal cemburu ni sangat luas sebenarnya, very subjektif. Kita nak cemburu kenapa? Kejayaan orang ke, ataupun ilmu orang ke, ataupun kita tengok orang lebih cantik, orang lebih kaya ke, macam mana kan. Tapi macam saya
memanglah kita artis lagilah macam nak kata nak clean betul-betul tu kadang-kadang sukar, tapi insya-Allah dengan ilmu yang kita ada kita kena selalu istighfar lah satu. Satu lagi saya berpegang pada Ustaz Lafil cakap pasal hadis ya. Ada satu hadis yang mengatakan bila kita lahir tu rezeki kita dah ditentukan. Allah dah tentukan masing-masing dah. Jadi bila kita faham hadis tu, kita faham hakikat tu, kita nak cemburu kenapa? Dayah dapat lebih, dapat pergi Australia, saya tak dapat. Tak apa ya rezeki Dayah. Muaz dapat gaji banyak, oh dapat. Tak apa. Orang tu dapat macam tu, oh rezeki dia. Kita ada rezeki kita. Ada part-part masing-masing. So setengah orang dia kaya, tapi mungkin dia tak ada anak contoh. Setengah orang dia tak kaya dari segi tak ada kereta, tak ada rumah, tapi happy je, bahagia, tenang. So rezeki tu masing-masing. Dan bila kita faham tu, bagi Kak Nora, bila dah faham tu, insya-Allah kita akan rasa macam it's okay, rezeki yang dah dan Tuhan bagi masing-masing kat kita. So insya-Allah lah kita macam kita dah berumur ni macam makin lama makin matang lah. Sepatutnya itu yang dikatakan mahal tau sebenarnya untuk dapat ketenangan hati kan. Di mana kita nampak kebaikan daripada apa sudut pun. Sebab biasa kita manusia memang boleh terdetik perkara yang kita tak nak kan. Jadi penting untuk istighfar tu yang mula-mula tu kan. Bersangka baik, bersangka baik. Jangan orang kita nampak orang senang, mesti dia macam tu. Kita nampak kita dan kita macam kalau nampak orang tu lebih baik, aku pun nak jadi lebih baik pada dia. Jadi always think positif. Jadikan sebagai inspirasi kan. Betul. Jadi Ustaz, kalau kita sebut mengenai cemburu ni Ustaz, kadang-kadang macam Datuk Nora dah kata kita kena bersangka baik, istighfar dan sebagainya. Tapi bagaimana pula desakan daripada orang di sebelah kita kan, pasangan kita contohnya. Abang ni tengok jiran sebelah tu, saya cemburulah dengan dia. Saya ni dah istighfar dah ni kan, dah bersangka baik dah ni, tapi tiba-tiba you tengok sebelah tu. Wah, makin baguslah dia. Jealous dia. Jadi bagaimana desakan orang sebelah pula yang terdekat dengan kita untuk membuatkan kita rasa cemburu ni Ustaz? Saya setuju apa Datuk Nora sebut tadi. Cuma kita nak kena faham begini manusia ni detikan-detikan hati tu benda yang normal kerana kita manusia. Kerana manusia ni dia ada elemen nafsu, ada elemen iman, akal. Jadi kehidupan manusia tu normal kalau ada rasa terdetik. Cuma soalnya bagaimana kita nak menguruskan hati kita. Macam Datuk Nora sebut tadilah. Kan? Jadi sebab itu kalau dalam konteks kita hari ini mungkin kadang-kadang orang-orang keliling ni dia, sebab itulah saya ingat apa disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kan, almar'u ala dini khalili. Seseorang ikut atas bagaimana cara hidup orang yang dekat dengan dia. Jadi sebab itu kalau pasangan kita tadi, pasangan yang melorongkan kita kepada masalah hati kita, maka kita akan ke situlah. Tapi kalau pasangan itu memang membantu kita untuk supaya kita boleh mendidik hati kita, jaga hati kita. Macam dalam konteks soalan Muaz tadi lah kan, tengok orang sebelah, orang berjaya sebagainya. Kita bagaimana pasangan kita mengajak kita. Mungkin contohlah kita ambil dalam konteks soalan tadi. Mungkin pasangan akan bagi tahu itu rezeki dia. Macam Datuk Nora sebut tadi, rezeki dia kan. Tapi tentu ada rezeki kita. Tengok macam mana dia boleh berjaya. Mungkin dia berusaha banyak tu. Jadi kita ni Allah Ta'ala bagi peluang sama rata. Cuma rezeki kita ni memang Allah tentukan, peluang Allah bagi, kita nak usaha bagaimana. Kalau kita nak berjaya macam dia, mungkin kita kena usaha buat macam itu juga. Jadi yang saya nak sebut ni Muaz, untuk yang akan mencenderungkan kita ni ialah orang yang dekat dengan kita. Jadi kalau pasangan kita atau orang yang dekat dengan kita boleh memberikan vibe lah, kita istilahkan, rangsangan-rangsangan yang positif ni, maknanya kita akan lebih terarah untuk tidak rasa cemburu yang sehingga pergi kepada hasad, pergi kepada dengki dan sebagainya. Begitu. Okey, itulah kadang-kadang kan bila kita cakap pasal pasangan ni kan, perkara yang biasa kadang-kadang orang perempuan ni dia suka bercakap je. Cemburu tu fitrah. Dia bukan berniat pun. Dia cakap nak luah perasaan. Tapi betul lah macam Ustaz kata, takut jatuh ke cemburu tu jadi hasad dengki pula. Jadi macam Datuk Nora cakap, kita sebab dalam menyambut Aidilfitri, kita akan berjumpa insya-Allah mungkin jiran-jiran, saudara mara kan. Jadi bila dah berkumpul beramai-ramai tu kan, macam mana agaknya cara untuk kita hidupkan Syawal kita dengan ceria dan insya-Allah kiranya kita tanamkan nilai-nilai murni daripada kita cakap perkara-perkara yang tidak bagus. Saya rasa kita pun sebagai
insan yang berilmu lah. Kita pun kena prihatin juga bila kita berkumpul ramai-ramai. Mungkin adik-beradik saudara mara, tak semua orang sama nasib dengan kita. Mungkin ada adik-beradik kita yang lebih kaya, ada yang ni lebih kurang sikit, yang ni gaji banyak ada. So kita pun kena peka lah. Kita janganlah macam cakap over-over sangat. Oh saya baru ni beli kereta baru contoh kan. Beli Ferrari baru, yang ini baru nak baiki motor pun tak ada duit kan. Jadi kita kena macam menjaga hati, prihatin dan ada empati pada orang, dan macam saya kata tadi, jadi ikhlas tu maknanya jangan kita, kalau kita mampu macam mana pun tak payah menunjuk sangat. Sebab benda yang tak perlu tunjuk tu sebab kita kena fikir perasaan orang lain juga. So dia balik kampung ni kan kadang-kadang bahaya kan. Jadi menimbulkan berpegaduh lah, berselisih faham, dan tak baik kalau macam tu. So baikkan hati kita, bersihkan hati kita, ikhlaskan hati kita, dan always sentiasa bersangka baik. Dan macam saya kata ni lah, rezeki masing-masing. Kena cakap banyak kali, kena cakap kat diri kita sendiri. Itu rezeki orang. Rezeki saya mungkin ada lain. Alhamdulillah kan. Dan sebenarnya Dayah tertarik kan bila Datuk Nora ceritakan tentang kita ikhlaskan hati. Saya tengok itulah bila hari raya je, saya dah agak dah topik ni akan diangkat. Iaitu tentang memberikan duit kepada anak-anak. Contohnya adalah satu status yang di-upkan di Twitter. Mungkin Ustaz tak tahu tak perkara ni, tapi katanya macam apalah orang ni bagi RM3 je. Cubalah bagi lebih sikit. Apa kedekut sangat dekat budak-budak. Yang tweet tu siapa? Bapak dia. Bapak dia. Bukan anak dia. Jadi macam kat sini kan kita tengok pasal tentang didikan dan sebagainya. Padahal mungkin orang tu baru bernafas dapat kerja. Kan Ustaz? Jadi macam mana kita nak didik kita punya kiranya orang ramai society lah. Hati kita supaya kita boleh didik anak-anak kita lebih baik daripada kita. Betul. Dayah bagi duit raya berapa ringgit? Alamak, mungkin dalam sampul tu sila cuba tahun depan. Saya sampul, saya pakai sampul biasa je. Bahaya kalau bagi tahu sampul tempat kerja, orang tahu tu duit raya kita. Dia gini Dayah pertama sekali Ustaz ada tengok tweet tu. Dia sebenarnya dia up masuk dalam media sosial kan. Cuma ada dua benda lah masa Ustaz tengok tu. Pertama, Ustaz fikir orang buat konten je. Orang sekarang ni dia akan cuba create konten. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalaupun betul tu berlaku, sebenarnya itulah yang menjadi masalah kepada anak-anak kita. Kerana pemikiran orang dewasa ni sebenarnya ditiru oleh anak-anak. Sebab itu Nabi SAW beritahu pada kita tentang anak-anak ni hakikatnya yang mencorakkan ialah mak bapak. Saya dalam konteks ni simple je. Saya ambil pendekatan kita sendiri. Bagaimana kita nak didik anak-anak kita. Jadi kita pesankan pada anak-anak. Hatta ketika kita memberi pun, kita nak didik bagaimana. Kalau kita sekadar memberi itu, kita beritahu kepada anak-anak ini sebagai duit raya semata-mata, maka anak-anak belajar bahawa itulah adatnya bila bayar raya. Tapi kalau kita bagi tahu bahawa ini adalah sedekah untuk kita beri pada orang, untuk supaya anak-anak seronok, supaya hubungkan silaturahmi. Jadi yang itu akan dipahami oleh anak-anak dan itulah yang akan diletakkan dalam mindset dia. Begitu juga ketika dia terima duit. Jadi bagaimana kita nak mengajarkan anak-anak ketika terima duit? Hakikatnya apa yang mereka terima? Jadi kalau itu kita boleh didik. Sebenarnya anak-anak ni dia tak sampai ke situ Dayah untuk nak mikir. Dia tak sampai. Yang memikir tu, sebab itu tweet tu, kalau betul lah tweet tu bukan konten, maksudnya memang dia menyatakan rasa hati dia. Datuk Nora, saya rasa yang buat itu bukanlah budak-budak. Yang tu bapak budak. Jadi budak-budak dia tak fikir sampai ke situ. Budak-budak ni dikira terima, RM1 pun dia terima juga kan. Paling-paling pun dia cuma di-compare lah dengan sampul yang lain. Mungkin sampul Muaz tu ada muka Muaz. Kan? Jadi dapat sikit. Sampul yang muka Ustaz dia banyak sikit. Oh dia kata, oh bel lah Ustaz. Dia terus tweet pasal Ustaz. Baguslah Ustaz. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz di kesempatan ini. Perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Walaupun dalam masa yang singkat Ustaz. Selamat Hari Raya Ustaz. Terima kasih bersama dengan kami. Ya, sama juga dia Datuk Nora. Terima kasih kerana sudi nyanyikan lagu yang cukup ceria di Hari Raya ini dan juga bersama kami kongsi tentang didik hati. Dan semoga hati kita sentiasa terpelihara dan terus ceria insya-Allah.